Nama saya Hazim Osman, nama metrik saya 7280. Saya akan menjelaskan mengenai definisi relativism dan pascamodernan. Definisi relativism adalah yang sebenarnya tidak mempunyai asas yang tetap, memegang itu tidak mencapai mutlak, objeknya adalah hubungan. Kemudian dari segi individu, ia berdasarkan prinsip asas bahawa kebenaran adalah relatif dan bergantung pada setiap individu. Kemudian khusus apa yang ditubuhkan adalah bahawa kebenaran adalah relatif kerana ia bergantung pada setiap spesies. Bagi kumpulan, relatif adalah aspek lain yang bertanggungjawab untuk menentukan bahawa kebenaran adalah relatif kerana bergantung pada setiap kumpulan. Untuk definisi pascamodernan juga dieja postmodernism. Postmodernism adalah gerakan akhir abad ke-20 dan falsafah dan teori sastra secara umum mempersoalkan falsafah barat pada abad ke-17 dan abad ke-19. Apa yang dipercayai oleh para pascamodernan adalah tidak ada realiti objektif, tidak ada kebenaran ilmiah yang mempercayai sains dan teknologi. Akal dan logik tidak berlaku secara universal, secara tidak perkara seperti sifat manusia, ia ditentukan oleh determinan secara sosial. Sekian, terima kasih. Nama saya Zikir Jalin, nombor metrik 69657, dan saya akan bercakap tentang relativisme secara terperinci. Menurut Bagramin dan Carter, pandangan kebenaran dan kebohongan, betul dan salah adalah hasil pendapat dan konvensi pembelajaran. Tertakluk pada keadaan semasa seseorang. Relativisme tiada kebenaran objektif. Sebaliknya, pelbagai unsur mempengaruhi sesuatu kebenaran itu. Dalam budaya menentukan pengetahuan, emosi dan kehidupan sosial seseorang. Di dalam relativisme konseptual, pendapat lahir dari konsep, paradigma saintifik dan rangka kerja. Dalam relativisme epistemik, norma kognitif menentukan pengetahuan atau kepercayaan itu wajar berdasarkan konsep tempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Syakira Syasha binti Surudin dan saya akan menjelaskan pascamoden secara terperinci. Pascamodernisme muncul pada tahun 1960-an dan pada tahun 1970-an. Aliran ini mencabar dasar pemikiran modernisme. Kritikan pascamodernisme terhadap modernisme ialah sifatnya yang dogmatik dalam membicarakan mengenai kebenaran dan keadilan. Pascamoden juga sering kali dikaitkan dengan mencampur aduk berbagai elemen tradisi dengan elemen-elemen moderniti. Selain itu juga, ia lebih menggunakan ideologi tersendiri untuk merealisasikan semula dunia mengikut peradaban barat. Seterusnya, pascamoden adalah menentang secara total pemikiran dan kemegahan tamadun, budaya dan masyarakat yang mengecilkan dan menjatuhkan tamadun dan cara pemikiran dan budaya lain. Mereka meragui kewujudan Tuhan dan realiti yang lebih tinggi. Yang keduanya, mereka berpendapat bahawa alam semesta wujud secara mekanistik dan teratur oleh undang-undang tertentu yang diistilahkan sebagai Newtonian Universe. Yang ketiga adalah mereka meyakini bahawa akal manusia mampu memahami hakikat fenomena alam secara terperinci. Kesimpulannya, pemikiran pascamodernisme yang lahir dalam tradisi pemikiran barat merupakan respons terhadap fenomena modernisme barat, syarat dengan falsafah subjektiviti, makna dan menidakkan wujudnya kebenaran. Pemikiran ini tidak selaras dengan semangat dan jiwa keagamaan secara umum mahupun khusus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azim bin Abdul Karim, nombor metrik 73244. Dalam video ini saya akan membentangkan kesan relativisme pascamoden dalam agama. Okey, apakah relativisme pascamoden? Pascamodernisme merupakan fenomena baharu kesan dari ketidakpuasan hati terhadap gagasan modernisme yang dilihat gagal dan menindas manusia. Kemudian, antara ciri pascamodernisme dalam agama adalah setiap agama mempunyai kedudukan sama benar menurut perspektif penganut masing-masing, iaitu pluralisme. Selain itu, penolakan pascamodernisme terhadap modernisme boleh dibahagikan dalam beberapa fasa.
Antaranya ialah modernisme gagal mewujudkan pemulihan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh para pendukungnya. Akhir sekali, kesan terakhir relativisme pasca moden dalam agama adalah keyakinan bahawa ilmu pengetahuan moden mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia. Perkara ini adalah meleset apabila kini munculnya pelbagai penyakit sosial dan ilmu moden kurang memerhatikan dimensi mistik dan metafizik manusia kerana terlalu menekankan sifat fizikal individu. Antara kesan relativisme pasca moden ialah relativisme etika dan moral, hedonisme dan narsisisme. Relativisme etika dan moral menegaskan bahwa tidak ada moral atau etika yang sejajar. Ini bermaksud bahwa boleh menjadi norma itu berlaku dalam golongan tertentu, tidak berlaku dalam golongan yang lain. Hedonisme bermaksud sebagai kepuasan rasa dan kesenangan merupakan ukuran tingkah laku perbuatan baik. Hedonisme mengukur kebaikan hanya dengan keserukan dan kesenangan diri. Narsisisme bermaksud sebagai perasaan cinta dan taksub kepada diri sendiri. Antara ciri-ciri narsisisme adalah bersifat sombong karena menganggap diri lebih baik daripada orang lain, sering mencari perhatian orang lain, tidak mempunyai empati, dan sering cemburu dengan kelebihan pada orang lain. Semua ini akan memberi kesan kepada masyarakat, diantaranya akan melahirkan masyarakat yang sesat, menolak kebenaran, dan memiliki hati keras. Hai, nama saya Muhammad Zulfairi bin Sulaiman dan saya akan membincangkan tentang kesan relativisme terhadap pasca moden dalam psikologi. Relativisme pasca modernan telah membawa kesan terhadap masyarakat dan salah satunya adalah dari segi psikologi. Semua orang mengetahui dan mempercayai bahawa relativisme adalah kenyataan yang bertentangan. Oleh kerana ini, ia telah membawa kepada kepalsuan di mana psikologi manusia telah dihadam dengan kesemua kepalsuan yang tercipta oleh relativisme itu tadi. Orang mengatakan bahawa mereka mempercayainya, tapi pemikiran atau tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Relativisme melahirkan kemunafikan dan kepalsuan, yang sebaliknya kerana proses memikirkan relativisme menjadikan kita kebenaran di mana kita tidak menganggap relativiti. Dari segi psikologi yang juga telah membawa kesan terhadap penggunaan. Dalam budaya seperti itu, kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan luaran bagi diri kita sendiri. Kita mesti mengejar, menghargai dan menggunakannya untuk kepentingan orang lain. Bahasa adalah tempat yang berharga untuk menyatakan bahawa dan menyebarkan kebenaran. Kesan relativisme pasca moden dalam politik terbagi kepada dua, iaitu politik pasca kebenaran dan politik identiti. Politik pasca kebenaran adalah berkaitan atau menandakan keadaan di mana faktor objektif kurang berpengaruh dalam membentuk pendapat awam. Pada tahun 2016, Postproof telah terpilih sebagai Oxford Dictionary's Word of the Year. Hasil daripada politik pasca kebenaran akan terhasillah golongan anarki. Anarkisme merupakan suatu falsafah dan cara hidup yang menolak permasalahan kedaulatan sesuatu kerajaan ke atas seseorang. Politik identiti pula adalah istilah yang menggambarkan pendekatan politik terhadap agama, latar belakang sosial untuk mengembangkan lagi agenda politik. Politik identiti juga bertujuan untuk merebut kembali penentuan nasib sendiri yang lebih besar dan kebebasan politik untuk masyarakat yang tertinggi melalui pemahaman tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Manis Iskandar Putra bin Tahir Azlan dan nombor metrik 68215. Hari ini saya ingin menerangkan kesan relativisme pasca moden dalam ekonomi. Baik, yang pertama, kira mengembangkan istilah dunia pelarian ini ketika menangani postmodernisme. Menurut pengertian ini, dunia dibezakan oleh bahaya dan ketidakpastian. Kepercayaan dalam konteks ini merujuk kepada kepercayaan kepada orang dan organisasi. Kepercayaan dihubungkan adalah sistem abstrak keyakinan yang disebut di atas seperti penggantungan pada badan, pengawasan makanan, sistem rawatan air dan keberkesanan sistem kewangan. Seterusnya, untuk mengatasi bahaya dan cekak, manusia memerlukan kepercayaan dan wewenang. Zaman pasca moden ini telah menyebabkan pemerintah kehilangan kuasa di seluruh dunia dalam ekonomi reka bentuk dasar seperti negara yang mempunyai kesan ekonomi minimum pada skala seluruh dunia. Seterusnya, ini adalah sistem yang menilai permintaan dan aplikasi yang banyak dari banyak pihak. Akhir sekali, demokrasi dan kehidupan sehari-hari di mana hubungan antara orang-orang dari pelbagai jantina didasarkan pada saling menghormati, berdialog dan bertoleransi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Izzuan bin Sabri daripada Grup 08 ingin membentangkan tentang kesan relativism pasca moden dalam undang-undang. Yang pertama adalah crime. Pengertian perkataan crime umumnya di mana-mana tempat crime membawa maksud yang sama iaitu jenayah. Namun dalam budaya, pensejarahan dan materi yang berbeza, crime kadang-kadang membawa maksud yang berbeza. Contohnya ia juga diberi maksud kejahatan. Disebabkan perbezaan inilah, para pemikir pasca moden lebih cenderung melihatnya sebagai relatif. Maksudnya dalam pola pemikiran pasca moden, segala perkara, hal dan makna adalah bersifat relatif. Oleh hal yang sedemikian, beberapa rang undang-undang tentang jenayah telah dibuat oleh pihak berkuasa untuk menyelaraskan agar semua rakyat dapat memahami dan mematuhi undang-undang tersebut, tidak kira jika seseorang tersebut berfahaman relativism. Contoh yang kedua adalah agama Islam. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang rakyatnya bebas untuk menganut pelbagai agama. Walau hal sedemikian, Malaysia juga telah menetapkan undang-undang bahawa agama Islam merupakan agama rasmi dan juga telah merangka beberapa undang-undang untuk menyelesaikan beberapa isu yang berkaitan dengan agama Islam maupun agama lain. Fahaman bercanggah dengan Islam seperti relativism perlu dibendung dengan mewujudkan ruang serta peluang berfikir yang benar kepada generasi muda Islam sejak awal. Ini kerana ketiadaan ruang dan peluang berfikir secara lebih terbuka tetapi ilmiah menyebabkan Islam kadang-kadang dilihat sebagai agama tidak menggalakkan penggunaan akal, logik dan rasional. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum sir, nama saya Muhammad Zaki, matric number 72368. Dan inilah kesan relativisme terhadap sejarah. Relativisme telah menyebabkan sejarah tidak ada standard objektif kebenaran sejarah. Kerana pentafsiran data akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang termasuk subjektif ciri-ciri salah seorang sejarawan atau dari masa di mana sejarawan tersebut datang. Idea ini pada asalnya diperbadankan oleh ahli antropologi Franz Boas yang menyatakan sesuatu era sejarah hanya boleh diterima dalam syarat dan konteks tertentu oleh sesuatu masyarakat. Dari segi relativisme sejarah yang melampau pula, melibatkan penolakan kisah sejarah tersebut benar-benar berlaku ataupun memutarbelitkan sejarah untuk kelebihan mereka sendiri. Kesimpulannya, tiada wujudnya istilah sejarah muktamad. Sekian, terima kasih. Kesan relativisme pasca moden dalam sains. Aliran pasca modernis merupakan aliran yang lahir sebagai reaksi kepada pemikiran aliran modernis tentang sains sebelum ini. Kefahaman pemikiran aliran pasca modernis penting bagi menampakkan bahawa terdapat reaksi kepada sains moden yang bermula daripada reaksi terhadap falsafah sains terlebih dahulu. Bagi golongan pasca modernis, sains tidak lagi dianggap mempunyai taraf yang tinggi dan istimewa berbanding ilmu-ilmu yang lain, dan juga menganggap sains tidak lagi menjadi contoh kepada ilmu yang lain. Tambahan pula, bagi pihak pasca modernis, konsep kesahihan ilmu sains itu dipertikaikan. Secara umumnya mereka menolak imej sains yang ditunjukkan oleh pihak modernis yang menganggap semua sains sebagai ilmu yang bersifat objektif, rasional dan benar. Di antara ciri-ciri pemikiran pasca modernis ini termasuklah penerimaan fahaman relativisme dan penolakan konsep kebenaran yang mutlak. Mereka menolak teori yang bersifat menyeluruh dan foundationalisme ilmu sains. Mereka juga menolak fahaman yang mengatakan bahawa bahasa kemudian rujukannya tetap unik dan objektif. Kaedah mengatasi cabaran relativisme pasca moden. Relativisme boleh diatasi melalui pelbagai kaedah. Antaranya ialah mempromosi dan menambah baik budaya tersendiri. Budaya yang telah ada harusnya diamalkan mengikut kesesuaian bagi menjadi contoh dan ikutan yang baik. Selain itu, identiti haruslah dijaga dan mempunyai kelainan diri sendiri dengan yang lain. Ini akan menjadikan sesuatu itu sebagai unik dan dibanggakan untuk memartabatkan sesuatu. Struktur budaya dan tradisi mengenai moral dan etika haruslah dijaga serta memelihara struktur klasik dan moden yang mendominasi dan menekan manusia. Sebagai penutup, ideologi relativisme pasca moden amat memberikan cabaran yang besar terhadap masyarakat. Sekiranya perkara ini dipandang enteng oleh semua, tidak mustahil ideologi ini akan terserap dalam minda masyarakat. Seterusnya diselubungi dengan fahaman ini. Seharusnya kita memainkan peranan dalam menangkis ideologi ini bagi mengekalkan fahaman yang selama ini kita amalkan
serta menjaga keharmonian negara kita dari terjebak dengan perkara ini. Sekian, terima kasih.